Pertama ialah perkataan alif ataupun kalimah alif. Alif. Ya, jadi alif ini menyebutnya tidak ada mat, bukan alif, bukan panjang macam tu. Bukan. Setengah orang dia eja hamzah lam ya fa, tapi sebenarnya hamzah lam fa sahaja, alif. Kemudian belakangnya alif, begitulah. Tetapi di dalam Quran alif ini tidak ada baris. Alif hanya menjadi mat. Yang ada baris hamzah. Alif tadi dia tidak akan menerima baris. Sebab tu yang tadi kita ceritakan khilaf huruf tadi tu. Sebab tu huruf alif kalau yang timah baris dia hamzah duk atas dia hamzah. Ya, rumah hamzah saja. Tuan-tuan boleh perhati dalam Al-Quran. Baik, kemudian huruf kedua kita selalu sebut ba kan, ba. Jadi di kitab kalau ikut ilmu lughah dia sebut baun. Okey, baun. Okey. Jadi ba ni kita dipanggil nanti kalau kita masuk dalam pelajaran seterusnya untuk makhraj huruf, dia adalah huruf syafatain, ya, dua bibir yang bertemu yang menyebutnya ba. Dia tak boleh va. Ada orang sebut va. Dia kata nak Arab Bismillahirrahmanirrahim. Dah saya pernah jumpa Ustaz. Jadi kita kena sebut mulut kita tu memang kena rapat ba. Tapi jangan rapat sangat ba. Kalau kita ba jadi bom. Dia jadi terlampau kuat. Kita tak mau. Dia jadi taklah ba. Okey, jadi tu baun. Kemudian yang ketiga taun. Jadi ta ni pun ada masalah juga. Masalah huruf ta ialah orang kita bila nak menyebut huruf ta dia suka melebihkan sifat hamas itu. Ta dia bunyi. Sampai bersembur ayat liak. Ta. Bunyi ta. Macam orang putih lah. Kita tak mahu orang putih di sini. Dia kalau kita dengar orang Arab baca, kita kaedah dia pun tidak, satu huruf tu tidak disebut dengan melampau-lampau. Contohnya ta itu ta, at. Ta, at. Tidak. Ta, at. Sampai bersembur ayat liak orang kata. Tak mau at. Tak mau lebih. Maksudnya dia sekadar yang perlu. Ya, sebab dalam kitab pun ada kata berhati-hatilah pada sifat pada kalimah huruf ta dan huruf apa lagi huruf sin tidak sampai terlebih jadi tak mau at sampai macam bunyi apa kita sebut taun at sekadar at tidak perlu sampai lebih dia punya anginnya tu. Okey. Kemudian pergi ke huruf keempat, itulah huruf sa. Saun. Okey. Sa. Jadi yang ini berkaitan dengan mana lidah kita ni terjelang sikit keluar dia di hujung gigi depan kita ni, ya. Sa, kita tak boleh belakang. Sa dia akan jadi sin. Jadi depan sikit. Sa as. Sa as. Dia bunyi tumpui orang tahu. Dia tak boleh bunyi tajam. Ya? Jadi lagu macam cakap tak terus kan? Sayang kan? Sayang. Jadi lagu tu. Saya. Tapi kita Melayu tak punya lagu tu. Tapi dia jadi lagu tu. Okey. Saun. Kemudian seterusnya kita tengok jim. Jimun. Ejaan dari segi ejaan dia ada jim, ya, mim. Ada 3 huruf. Okey, ejaan ni penting tuan ya. Bila kita masuk, okey, sebabnya ialah bila kita nanti masuk bab mad lazim contohnya, mad lazim harfi. Mad lazim harfi, kita nak panjangkan contohnya huruf-huruf yang di permukaan awal surah. Okey. Jadi amat penting kita mengetahui ni tuan-tuan, huruf-huruf ni macam mana ejaan dia. Ejaan dia tu apa dia 3 huruf ke 1 huruf ke ataupun 2 huruf. Kemudian huruf ha. Okey. Ha ini huruf halqiyah lah, huruf halqum. Jadi dia ini ada angin. Sebelum nak sebut tu keluar angin dulu. Bukan lepas sebut keluar angin. Sebut keluar angin maksudnya dulu. Contohnya haun. Haun. Boleh tuan haun. Dia lagi satu kan. Okey. Yang ni kan memang sebenarnya salah. Kalau kita ni sidang penonton yang saya kasih sekalian, dia sebenarnya salah tau kalau kita sebut macam huruf ha ditukar jadi ha kan. Ya. Dia kalau Ustaz Anwar mengajak orang kan, mengajak sahabat-sahabat kita, kalau yang jenis tak boleh nak sebut ke apa, macam mana kaedah yang boleh bantu? Sebab saya rasa tak kurang memang ramai betul juga. Ustaz Don cakap tu memang betul. Saya pergi banyak-banyak tempat pun huruf antara 2 huruf ni memang banyak masalah. Orang ramai tak boleh sebut huruf ha
dan ramai juga tertukar antara ha dan ha. Sebab dia ada satu apartmen. Apartmennya ialah dia pun tinggal di apartmen bernama Kerangkong. Jadi rumah dia sebelah-sebelah. Jadi silap hari bulan kadang-kadang silap masuk rumah, masuk pintu rumah orang lain. Jadi caranya orang kata kalau orang selalu makan pedas dia akan rasa jadi saya akan latih anak murid ataupun pelajar tu supaya buat bunyi itu dulu. Itu dulu. Tapi selepas dia boleh sebut itu baru terus sebut ha. Ya. Ha. Okey. Jadi dia perlukan sedikit juhud lah untuk mengeluarkan angin. Apa nama angin tu nanti kita tengok pelajaran seterusnya lah. Okey, Ustaz Don, ada masalah lagi? Boleh. Sila. Sebab ni kelas ni dia punya, jadi saya kena minta izin dia. Okey. Tak apa, sila. Seterusnya, huruf yang ketujuh ialah huruf kha. Okey. Jadi di sini ada juga masalah, ya. Orang kita menyebut kadang-kadang sampai muncung mulut dia. Okey. Kalau kita tengok orang Arab menyebut, sebab apa saya sikit-sikit cakap suka refer pada orang Arab, sebab orang Arab qari Arab ni yang paling hampir bacaannya dengan Al-Quran yang paling tepat sebab dia dekat dengan Rasulullah dan sebagainya. Okey. Jadi kha ni kha. Tak sama kha ataupun kho. Kalau kho dia jadi tebal taghlis macam pula. Sedangkan dia bukannya sampai perlu begitu. Jadi kha. Kha ni kalau orang tak boleh sebut biasa minta maaf lah cakap tuan-tuan. Macam nak meludah. Minta maaf lah Ustaz Don. Tak apa. Tapi bukan suruh meludah. Kita dia buat selalu kan. Ramai orang buat. Tapi bila sebut huruf kha, sayau tadi macam nak meludah. Sayau. Selamat. Okey. Jadi bila dia mati bunyinya Okey, kalau mati mengikut keadaan baris lah. Semua huruf ni dia bergantung pada baris. Dia baris atas dia bunyi lain, kalau baris sebelum dia baris fathah, sebelum dia baris dhammah ada kesannya. Itu mungkin kita boleh lihat selepas ni lah. Tapi dari segi bunyinya kha. Kha. Jangan tebal sikit. Okey. Seterusnya yang ke-8 Ustaz Don adalah huruf dal. Yang ni yang seronok nak bincang. Dia dal ni bukannya huruf D. Ada setengah orang kata dia macam huruf D. Tapi dia sebenarnya lembut sikit. Dal. Dalun ad. Ad. Lidah macam mana nak cakap Nanti kita bila belajar makhraj kita akan nampak macam mana lidah tu bersentuh dengan dia di antara gigi dengan gusi. Ad. Dia tak boleh ad. Kalau ada itu jadi Melayu. Ada. Fa adla dalwah bunyi. Tak mau dalwah dia bunyi tu. Andada bukan andada. Dada kita. Itu dada kita jadi gitu. Tapi dia bunyi agak lembut. Dal ad. Jadi kalau kita menyebut dia dengan baik, maka dia akan keluar lahjah yang kita kata tu. Jangan dal. Jadi kacang dal. Jadi mesti dal. Dia seputar Arab ni dia agak tidak sampai ke imalah ataupun taklid, tapi dia agak serong sikit. Dia agak macam nak panggil apa, saya tak tahu nak kata apa Don. Ustaz Don, dia tidak, dia mengiring sikit dal. Dia tidak dal, dia tidak tegak macam tu. Dia ba. Dia tidak ba. Macam manja macam tu sikit tu. Tak tahulah nak kata. Dia ba. Okey. Seterusnya yang ke-9 huruf zal. Okey. Zalun. Itu ejaan lah dalam kitab ni, dalam buku ni dia ada tulis ada hamzah belakang, ada tanwin belakang dia. Jadi dia pun sama macam sa tadi juga. Sa, tapi itu sa. Ini zal pun keluar lidah juga. Tapi tidak sampai zalun. Itu teruk sangat. Tolong jangan buat macam tu tuan. Nanti semua orang lari. Zalun. Zalun. Az. Zalun. Az. Okey, boleh Okey. Dia bukan kita bukan gigit kan? Tak, jangan gigit. Gigit berdarah nanti tak terkeluar nanti. Zal. Dia kita satu saya pesan tuan-tuan, kita menyebut huruf-huruf Al-Quran ni, kita menyebut itu
dengan keadaan yang apa orang panggil tidak terlalu berlebih-lebihan. Kita jangan terlalu berlebih-lebihan dan terlalu ringan. Contoh macam huruf zal ni lah. Tak mau sampai zalun, tekan teruk-teruk nak sebut bagi betul. Kan? Dan tak mau terlalu ringan. Siratal ladzi. Jenuh nak nyebut, tak boleh keluar. Ataupun ringan sangat tak boleh kalau sadon. Siratal ladzi. Lembek bunyi loy, bunyi orang kata. Maksudnya sebut siratal ladzi, sekadar pertengahan. Maksudnya tidak terlampau menekan. Hatta huruf yang tebal sekalipun, huruf yang tebal-tebal macam ta dan sebagainya, tak adalah sampai kita ni sebut tu sampai susah nak keluar. Macam tu. Huruf seterusnya adalah huruf ra. Di sini ada beberapa kemusykilan dalam menyebut huruf ini. Antaranya sifat getaran yang ada pada huruf ini, dan juga adakah kita perlu memuncungkan mulut pada huruf ra ini. Baik, yang pertama dari segi getaran. Dia ada sifat dinamakan takrir dalam huruf ini, di mana kita menyebutnya tidak perlu sampai getaran itu ketika kita membaca tidak perlu getaran itu muncul berlebih-lebihan. Tidak perlu sampai ra, tak. Dia hanya ra. Detik itu keluar secara getaran itu keluar secara semula jadi. Tidak dibuat-buat, bukannya ra tetapi ra. Ya, ra. Kalau kita matikan dia, jangan getaran itu jelas. Jangan sampai itu lebih. Dia hanya sikit saja, biasa saja. Fir, thar, fur, ra. Rawa, contohnya rawasi, ra. Tidak sampai ra. Tak perlu ra. Tetapi saya tak nafikan. Ada Ustaz Don ni, sebab ada pelajar kita yang belajar di Timur Tengah, ada yang bertalaki demikian, saya tidak ada halangan. Kalau siapa yang memang bertalaki, gurunya mengatakan perlu muncung, itu hak tuan-tuan. Tapi sekat apa yang saya jumpa, begitu. Tidak perlu sampai muncung ra. Buat sekali yang fir, fat, fu tadi tu, tolong bantu. Sekiranya contohnya ra ni sebelumnya berbaris fathah dan dia mati. Jadi contohnya depannya hamzah, jadi bunyinya ar. Tidak sampai ar. Sebab ra ni bukan huruf syafatain. Kita bincang konsep dia kan. Dia bukan huruf bibir. Dia huruf lisan. Jadi di mana lidah kita letak tu menentukan ketebalan dia sebenarnya. Lidah kita tu. Lidah kita letak kat mana? Kalau kita muncung lidah kita tak betul pun tak muncung. Tak boleh juga. Dia ar. Jadi ur memang muncung. Sebab dia dhammah. Sebab dia dhammah. Okey, sebab dia dhammah. Kalau dhammah ataupun orang kita panggil apa, baris apa? Baris depan. Baris depan. Sebab dhammah ada orang tak faham. Jadi baris depan. Kalau baris depan sebelum dia muncung. Ur ataupun dia sendiri baris depan. Ru. Muncunglah, jangan ru. Tak ru. Ru nipis. Dia ru. Ri. Ri nipis. Ri. Ra. Firara. Yes. Yang tadi far, firfu, tadi tu smart. Yang tu kalau huruf fa di depan dia dah. Far, fir, fur. Itu. Far, fir, fur. Okey, Ustaz. Baik, seterusnya ini huruf zai. Yang ini ada orang suka tertukar dengan huruf zal tadi. Huruf zal tadi kita punya lidah tu keluar sikit dekat ujung gigi kita. Zal. Kalau boleh fokus, zal, az. Tapi huruf zai lidah kita di dalam, bukannya di luar. Dan dia ada desiran dinamakan sebagai safir. Desiran, satu desiran. Sifat yang bernama safir. Iaitu bunyinya zai, az. Dia jangan az keluar pula. Jadi atas lah, jadi huruf zal tadi. Jadi huruf zal tadi. Jadi dia punya desiran itulah yang membezakan antara desiran dan di mana letak lidah tu yang membezakan antara huruf zal dengan zai. Zal dengan zai. Zal, zai. Allazi, iza. Nampak? Allazi, iza zulzilatil. Sorry, saya minta silap tadi. Iza tu zal. Mula-mulakan. Contoh surah Al-Zalzalah.
Idza luar. Idza zulzila belakang dah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. So sekali je idza satu, lepas tu yang lain semua dia dah masuk dalam. Oh, okey. Okey. Zayun. Okay. Kalau kita boleh pergi terus kepada huruf yang ke-12, iaitu huruf dinamakan sebagai huruf sin. Okey. Huruf sin. Jadi huruf sin ni pun sama juga. Ya, dia tak boleh jadi macam sa. Tak boleh sin. Okey, tak betul lah kan. Jadi yang ni saya tengok perhati orang kita ni, sin ni paling penting pada kalimah basmalah yang Ustaz Don duk ajar saya tengok. Ustaz Don pernah ajar kan kalimah basmalah. Kita sebut bismillah tu kadang-kadang tumpul bunyi. Bismillah, tak betul. Bunyi bismillah macam mana kan? Jadi dia ada bismillah, sin, as, is, us. Angin itu. As, is, us. So kalau bis. Bis. Betul. Kalau bis, tak betul. Oh, tak betul, salah lah. Dia kalau yang macam buat macam ringan, baca cepat macam kan. Bila baca sir kan, kita baca cepat tu tak betul lah, no? Baca cepat, kadar dia tu akan jadi kurang daripada baca lambat. Tapi tak ada masalah bagi orang yang menghafal Quran kalau dia baca laju contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi dia tu akan cepat dan manakala kadar apa dia angin tadi pun dia akan jadi kurang lah. Tapi sebab dia cepat. Jangan masalahnya baca lambat tapi bunyi tumpul. Bismillah tak cukup. Bismillah tak boleh. Bismillah baru boleh. Jadi kita kena ukur dengan kelajuan kita lah. Kalau kita naik kancil, kita kira kelajuan ikut kancil. Kalau kita naik kereta apa laju sikit ke apa-apa pun lah, whatever, kita bawa ikut kelajuan yang kita buat. Okey. Sin jaga-jaga atas situ. Baik, dan akhir sekali satu lagi huruf shin. Shin. Sampai shin ya kita sembah. Mungkin sampai shin ya. Allahu akbar. Shin ni ada juga orang problem sebut. Dia sebut sin. Jadi macam sin tadi. Jadi dia ada sifat nama dia tafashi. Tafashi. Dia ada panggil apa istilah tafashi ni? Dia macam desiran juga tapi bukan seperti sofir ya. Kalau boleh kita tengok sikit. Tafashi ni ya. Tafashi ni suara yang berhemburan angin apabila menyebutnya. Akan syah. Macam syah. Macam itulah. Okey, jadi itu shin. Kena bezakan dengan huruf sin dan shin. Sin dan shin berbeza. Kalau kita antara huruf-huruf ini, kalau kita ada berlaku kesilapan dalam menyebutnya, dia boleh menjadikan kadang-kadang tu ayat tu hilang maksud dia. Iaitu huruf sad. Di sini huruf sad ni lah yang ada banyak khilaf. Ustaz Don ya. Saya pun tahu ramai yang berbincang sad ni nak muncul mulut ke tak muncul mulut ke. Macam mana bunyi tebal ke nipis ke. Jadi dalam kitab dia huruf sad ni adalah huruf lisan dan bukannya huruf syafatain. Okey. Jadi kalau kita tengok, cuba kita tengok contohnya qari-qari Arab baca contohnya kan, kita akan tengok cara sebutannya. Sebenarnya sad ini tidak muncul mulut. Cumanya kedapatan di kalangan orang Melayu kita terutama zaman dahulu mengatakan perlu memunculkan mulut itu atas dasar apa Ustaz Don? Atas dasar kebanyakan orang Melayu kita ni payah nak nyebut huruf ni. Jadi sebab tu dia kata suruh muncul mulut tu supaya jadi senang jadi. Tapi sebenarnya hakikatnya saya dah sebutkan dulu, mana kita letak lidah kita, bagaimana kita mengumpulkan angin dalam mulut kita dan sebagainya, itu yang menentukan huruf tu jadi ke tidak. Jadi huruf sad sebutannya ialah sad, sad, as. Bukannya sad. Sebab kalau kita kata sad atas dasar apa kita perlu munculkan mulut? Pasal dia susah nak sebut dulu. Orang dulu dia sebab dia kata susah nak ditebal, dia kata munculkan mulut. Tapi zaman sekarang kita dah dapat maklumat macam saya kata itu, kita dapati muncul mulut ni ada dalam bab ishmam sahaja. Al-ishmam. Ishmam yang kita belajar tapi dalam huruf sad tidak kata ishmam. Jadi kita sebut dia sa. Si, su. Sa,
Tapi kok mana pun yang su tu memang kena muncul lah. Su Tu memang muncul. huruf dhamma macam itulah. Su tak boleh. Su tak ada. Ya. Su. 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 Si. 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 Bukan si. Kalau si tu dia kalau tebal si, lah. dia jadi ismam dan dia jadi lagi satu dipanggil istilah apa ya? Wa qila wa ghidha. Apa itu? Dalam qiraan Hisham itu. Sadar niat. Wa qila wa ghidha. Apa Allah saya pun tak ada. Saya pun ingat lupa tu, tapi dia akan jadi yang itu. Wa qila wa ghidha summa ji'a. Wa qila wa ghidha wa ji'a, dia akan jadi yang itu. Dia akan jadi ismam lah. Wa qila wa ghidha wa ji'a. Okey. Tapi dalam kes ini dia tidak begitu. So dia sad. Ya. Sad. Sa. Okey. Salatullah bukan salatullah. Itu yang menentukan bacaan kita tu jadi lajah Arabiah atau Melayu. Salawatun. Bukan salawatun lah. Su, si. Is. Us. Okey. Habis huruf Sad. Masya-Allah. Okey, habis huruf Sad. Okey. Kemudian huruf yang selepas susah lagi. Di mana Nabi mengatakan akulah yang paling betul dalam menyebut huruf ni. Apakah huruf itu tuan-tuan? Huruf itulah namanya huruf bunyinya Dad. Dad. Yes. Okey, macam mana cara nyebutnya? Walaupun kita belum masuk. Ambil masa sikit lah. Ambil masa sikit. Walaupun kita belum masuk sifat dan makhraj huruf, tapi saya boleh bagi tahu kaedah dia, ni lidah kita himpit kona ke sama ada gigi belah apa dia kanan ataupun kiri. Gigi. Lidah kita tu pergi apa dia rapat kepada gigi yang panggil apa? Gigi geraham. Geraham. Okey. Bukan gigi geraham bawah, atas. Ataupun kanan. Kanan ataupun kiri silap saya ni. Kanan ni kanan. Itulah saya ni. Ni kiri. Okey. Kalau senang buat kiri. Kalau susah buat kiri, buat kanan. Jangan buat bawah. Buat bawah jenuh lah. Jangan buat atas. Okey, pergi kanan. Jadi bunyinya tebal. Okey, jadi buat ini dia kita punya lidah tu kita mesti orang panggil apa, corner apabila kanan sikit ataupun kiri. Kan sikit lah. Dia yang badan lidah tu lah. Dia badan lidah bukan seluruhnya, bukan hujung. Maksudnya tepi lidah semua tu dia pergi melekat situ. Jadi mulut kita tu akan automatik akan herot sikit. Bukan berarti kita sengaja mengerotkan mulut, tetapi dia akan jadi. Cuba Ustaz. Dia akan jadi sendiri. Bo. Yes. Bod. Yes. Sebab belakang dia ejaan dia ada dal. Ada dal. Jadi kalau dia mati Yang ni ada masalah sikit bila kita baca Quran. Kadang-kadang huruf sebelum dia tu contohnya tak tebal, contohnya huruf fa. Kalimah fadla masalan. Contohnya lah. Contohnya fadla yang tebalnya dad tetapi fa tak tebal. Masalah kita kadang-kadang sebut tebal sekali dengan fa. Fadla. Fadla. Sepatutnya dia saja tebal. Fadla. Cuba juga dengan surah Al-Fatihah. Waladdallin tak mahu. Bukan walad. Walau. Sebab la tu bukan. Wa satu-satu kan? Waladdallin. Macam tu. Lin ujung tu pun bukan juga kan? kan. Tebal. Ada segak waladdallin. Khata aidan ya akhi. Jadi kena berhati-hati bihtiyat fi hadzal amr. Makna kata Quran ni kok mana pun memang betul lah qaulan saqila. Dia bukan duk boleh belajar sehari dua dia. Banyak saya pun belajar juga lagi. Okey, seterusnya tuan-tuan ialah huruf selepas huruf dad ni huruf ta. Taun. Di antara huruf istilah yang tebal lah, yang paling tebal. Alpa. Yes. Cantik Ustaz Don buat tu. Cantik daripada saya lagi. Dah jangan sama kita. Seterusnya ke-17 huruf Dha. Yang ini. Selalu duk kita kata zalimin no. Sebenarnya dia tidak ada sifat safir. Dia tumpul macam huruf zal dan sa juga.
lidah kita tu keluar di hujung gigi kita, tetapi dia punya angin tu, dia punya ketebalan tu lebih tebal daripada huruf zal dan huruf tha. Kenapa dia tebal? Nanti ada istilah dia lah. Dia huruf apa? Infitah ke istifal ke, kita akan bincang kemudian lah. Tapi secara asasnya cara menyebutnya ialah dha. Dha. Cuba Ustaz. Dha. Yes. Dha, dhi, dhu. Bukan dia bukan yang macam kita selalu dengar kan. Dha, dhi, dhu. Bukan. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Qaumaz zalimin. Zalim tu orang Melayu kita ada sebut huruf Z. Tapi dia bukan huruf Z. Huruf Z tu huruf Zai. Dia menyamai huruf Zai. Tapi huruf Dha ni dia tidak ada tak ada desiran angin, desiran suara, tak ada. Tak ada. Dia Dha. Dha. Al. Qaumaz zalimin. Qaumaz zalimin. Itu cara menyebutnya. Minan nuri ila zulumat. Minan nuri ila zulumat. Ila zulumat. Sebab zu dia dhammah, dia mesti muncul lah. Zulumat. Dia tak boleh jadi zulumat, bukan. Okey. Dia akan jadi lain. Okey. Kemudian seterusnya huruf ain. Ain ni masalah orang kita juga. Masalah apa dia Ustaz Dan? Fikir hidung. Ain. Sekali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan dia yang bukan huruf khayshum. Khayshum ni sifat dengung pada huruf nun dan mim saja. Sedangkan ain ni adalah huruf halqum. Ain. Cuba Ustaz. Ain. Yes, ain. Tak boleh ain. Kalau ain dia dah hidung. Ain, tak mau ain. Tak mau. Kalau kembang hidung tu, dia pergi hidung lah. Ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak boleh ta'in. Orang kita, dia pergi Mekah kan. Dia dengar Imam Sudais baca. Tu macam mana? Dia pun nak ikut. Imam Sudais tu dia punya suara memang berdengung dah bunyi. Dia Arab. Kita orang Melayu yang tak dengung jangan duk buat-buat lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh lah. Sebab kita bukan natural kita gitu. Suara mereka orang Arab memang ada sifat sengau. Tapi bukan mereka mengeluarkan huruf daripada hidung. Bukan bererti begitu. Suara natural mereka berbentuk begitu. Jadi kita orang Melayu nak tiru, bukan tiru bunyi suara dia tak. Tapi tiru macam mana cara dia menyebut. Bukan tiru lah apa dia suara tu keluar bunyi sengau, kita pun Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi jadi suara dia. Jenuh menekan. Jadi bunyi kembang gujuk. Ar-Rahmanir-Rahim. Padahal dia tu suara dia lagu tu dah. Kita ni dah buat tak jadi. Serupa kita ni bukan orang Hindustan kan. Kita dah buat tak bagi jadi Hindustan, tak boleh ha. Kita ni orang Melayu. Hindustan tu lagu tu dah dia. Gitu. Contoh yang saya bagi mudahlah. Okey. Seterusnya. So ain ni jaga-jaga jangan naik ke hidung. Jangan naik ke hidung. Dihalqum ain. Ain. Bukannya kalau tu dia lah tu. Dia kena Saya bagi satu petua Ustaz Dan. Okey. Kalau nak tahu pergi hidung ke tak, tutup hidung anda bila sebut. Betul. Tapi kalau anda tutup tu, hidung tak lepas sebutan tu. Betul. Selamat. Kalau sebut-sebut tu tiba-tiba sangkut, dia pergi hidung lah tu. Okey. Tu betul. Apa-apa huruf pun. Selain pada mim dan nun, nak test pergi ke hidung ke tidak, tutup dia punya, kita punya hidung, tengok pergi ke mana. Kalau sangkut, memang maksudnya pergi ke hidung lah tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun tu mesti sangkut sebab nun hidung. Tapi aid kanasta'in. Nan tu mesti sangkut. Tapi nas nun tu sangkut, sin tak sangkut dah. Nas. Nampak? Kalau nas sangkut pergi hidung semua. Okey. Petua dia tutup hidung kalau nak tahu Okey. Seterusnya, kita mencari kereta api si mana ni Rupa kereta api express. Huruf seterusnya orang kita panggil rain. Tapi bukan rain, dia rain. Sama juga huruf halqum juga ni. Rain. Bukannya rain tambah hidung, bukannya rain, bukan rain. Ri, ru, ar. Kalau kita mati dia tebal.
Oh, kalau mati jadi Ya, tebal. sebelum dia fathah. Ghairil magh. Di situ ghairil magh. Kita tak boleh buat ghairil maghdu. Tak boleh. Magh tak mau Tak ringan. mau, ringan tak boleh. Ghairil magh. Yes. Magh tak mau. Dapat dah sini magh tak mau yang tu. Magh tak mau. Magh dia tebal sikit. Okey. Kalau mati dia tebal. Okey, baik. Kemudian huruf fa. Huruf fa ni Ustaz Don dan penonton huruf bibir juga. Di mana gigi bawah apa? Kita punya fa ni, kita punya gigi atas ni bertemu dengan bibir bawah. Af, fa. Faun. Af. Uf. If. Yang tak mau jadi apa? Paun. Saufa ta'lamun. Allah. Dia tukar fa jadi pa. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Masalah tu. Jadi fa tu biar betul-betul ada angin dia. Fa. Af. Jangan pa. Ap. Ada angin dia lah. Okey. Seterusnya. Okey, Ustaz Don, boleh lagi Ustaz Don Boleh. Jangan risau, saya bagi. Tadi boleh minta masa tambah lagi. Jangan risau. Okey, baik. Huruf seterusnya adalah huruf qaf. Ini pun masalah juga. Orang kita kata kena muncul mulut lah sebagainya lah. Tak ada kaitan. Huruf qaf ni dekat pangkal kita punya tekak dekat pangkal apa lidah dah. Ujung nak pergi ke tekak. Jadi qaf ni dia tebal ya. Dia punya sebutan dia qa. Ya, qa. Maka qa bukan qa. Qa pun tak juga. Qa. Aqa. Uqa. Iqa. Yes. Okey. Baik, hurufnya adalah huruf qaf. Jadi qaf ni sebut dia punya macam dekat-dekat anak tekak kita, tapi dia bukan huruf halqum, dia huruf lisan lagi tapi dia pangkal. Qa. Aqa. Yes. Qa. Aqa. Iqa. Uqa. Yes. Okey. Selepas dia pula yang bunyinya ialah huruf kaf. Kaf. Okey. Kaf. Ak. Dia ada bunyi ak sikit. Sebab sikit. Bunyi itu nanti Ustaz Don kena bincang dalam bab sifat dan makhraj. Ya. Ak. Uk. Ik. Yes. Okey. Dan huruf ke-23 itulah huruf lam. Lam. Ini mudah je. Kalau siapa tak boleh sebut tak tahu. Tak tahu. Lam. Al. Okey, dia jaga jangan bagi tebal al ataupun al. Sejila lidah tak mau juga. Ya, dia dekat apa kita punya langit-langit tu, pangkalan langit tu, dia herot sikit macam tu. Al. Ul. Il. Sebut lagu tu. So alhamdulillah. Jaga jangan lantunan. Jangan buat al. Alhamdulillah. Sebab dia nak pergi huruf ha tu kan, dia jadi al. Banyak orang biasa lam ni suka buat lantunan. Al macam-macam al tak mau. Sebab dia bukan huruf qalqalah, bukan huruf lantunan. Alright. Seterusnya huruf mim. Ini huruf syafatan juga, dua bibir. Mim. Am. Ini cukup mudah. Mim. Tak adalah manusia yang tak boleh sebut melainkan orang tu tak ada bibir. Sebab dia huruf bibir. Kalau dia tak boleh sebut maksudnya dia tak ada bibir. Tak ada bibir. Okey. Baik, senang saja tu. Okey. Kemudian huruf nun. Nun pun senang. Tapi nun dia memang ada sifat dengung pada khasyum, tapi bukanlah berarti naik semua. Nun. Tak maulah. Nun. Oh, nun. Yes. Tu yang tu yang naik tu. Tapi janganlah banyak sangat. Jadi nun. Sebab ada pembukaan surah kan, surah apa Al-Qalam kan? Nun. Berapa harakat? 6. Mad lazim harfi. Mad lazim harfi mukhaffaf. Okey? Nanti Ustaz Don mungkin bincanglah tu. Insya-Allah. Okey. Kemudian seterusnya huruf waw. Huruf waw ni, waw. Senang je, huruf dua bibir juga, tapi dia tidak bertemu bibir ni. Cuma dia ni dia muncung. Dia bulat. Wow. So dia tak boleh jadi wow. Tak mau buah. Bukan lagu tu. Dia au. Au jelah yang ada. Iu tak ada. Iu. Iu tak ada. Iu tak ada. Okey. Dan seterusnya, yang ni tadi ada persamaan dengan huruf sebelum ni, tetapi dia bunyinya bawah sikit. Dia paling bawah sekali. Ya. Ha. Tapi jangan sampai nak terkeluar dada habis. Tak mau tu. Kena jaga. Bunyinya lembut saja. Dia huruf yang lemah. Ha. Bukan ha. Ha.
ih, jadi kena jaga. Ya, sebab apa? Kalau tak betul ha dengan ha, dia akan jadi lari maksud. Allah. Contohnya dalam surah apa? Asy-Syams. Wasyamsi wadhuhaha. Wasyamsi wadhuhaha. Yang pertama ha, yang kedua ha. Kalau kita baca ada dua ha, wasyamsi wadhuhaha, habis tak tahu maksud apa. Dia benci gelak lah. Tapi yang ni ada juga orang tak boleh sebut. Jadi betul dia senang je. Dia macam kita nak menyebut huruf H macam biasa. Ha. Ada orang sebut hujan, tak ada kan? Tak ada. Hujan kan ha tu H tu. Tapi hujan. Saya tak berani nak menyamakan huruf H dengan ha ni. Kerana ini wahyu. H tu kalam basyari ya. Tapi cuma kita nak mudahkan, kita nak kenal dia tu, dia hampir macam huruf H. Kita sebut hari-hari. Mana ada orang sebut hari-hari, tak ada. Allah teruk tengok dulu. Yang itulah H yang biasa tu. Alright. Okey, kemudian huruf ke-27 iaitu huruf ke-28 iaitu huruf hamzah. Sepatutnya lam alif dalam ni lah. Tapi lam alif ini kita tak boleh bincanglah. Kerana sebab dia adalah huruf tambahan. Dia huruf tambahan. Dia bukannya huruf dikira sebagai huruf hijaiyah. Okey. Kerana dia adalah gabungan daripada lam dan juga alif. Okey. Huruf seterusnya adalah huruf hamzah. Jadi hamzah ni kadang dalam Al-Quran dia tidak bunyi hamzah, dia bunyi a. Macam a. Tapi kalau mati macam mana? A, u, i. Dia tak mau i, tak mau ada lagi-lagi tak mau. Dia mesti a. Sebab tu dia kena beza hamzah dengan ain. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Allah. Mu'minun. Bukan mu'minun, mu'minun. Afatu'minuna bi ba'd. Contohnya. Ataupun jangan kita sebut afatu'minu. Afatu'minu. Tu macam boleh tak kalau kita kata seolah-olah macam ada K belakang, boleh tak? Kan tak boleh. Sebab kalau ada K lagi dia kalau dia atuk tak mau. Dia sekatan, dia huruf syiddah dia macam ada satu border yang menahan daripada leretan itu. A, i. Itu dia. Okey. Dan terakhir sekali tuan-tuan adalah huruf ya. Jadi huruf ya ni tak ada masalah lah. Tak ada masalah.